السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada pengurusi, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya saya mengucapkan syukur kehadrat Allah yang diberi peluang bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang sebaiknya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, perkara-perkara yang disebut sebagai sejarah ataupun sirah Nabi SAW adalah satu perkara yang amat penting untuk kita bahas, supaya kita menjiwai perjuangan Nabi SAW menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Tidak mungkin seseorang itu akan datang mahabbah, kasih sayang kepada Rasulullah sekiranya dia tidak selongkar sejarah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini hadiah daripada Allah, iaitu hadiah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan hadiah kefarduan salat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima pada malam Isra dan Mi'raj. Para alim ulama mereka berkhilaf berkenaan dengan bila berlaku Isra dan Mi'raj. Jikalau kita buka tulisan-tulisan yang mereka tulis, para alim ulama kita menyebut bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku pada tahun ke-10 kenabian, tapi para ulama berselisih pendapat. Yang pentingnya pada bulan Rajab. Apa yang ada pada bulan Rajab ini? Rajab termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhur indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala, Inna iddatas syuhur indallah 12 syahra, ada 12 bulan. Sama ada Masihi ataupun Hijri, Syamsi ataupun Qamari. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari yang Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi terdiri daripadanya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram.
4 bulan haram ini Nabi SAW sebut dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu 3 bulan yang berderet, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Nabi sebut bulan di antara Ramadan dan juga bulan di antara Sya'ban dan juga Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di antara Sya'ban dengan Jumadil Akhir itu bulan Rajab. Perkara apakah yang dibuat oleh masyarakat Arab apabila berlaku bulan haram? Masyarakat Arab, mereka tidak berperang pada bulan haram. Mereka ambil pedang, letak dalam sarung, mereka gantung di dinding-dinding rumah mereka. Mereka tak berperang kerana menghormati bulan haram. Sebarang perkara yang menunjukkan keamanan kepada masyarakat, Islam menyokong. Dan masyarakat Arab sebelum daripada Nabi SAW lagi, bulan haram ini telah ada dah. Bila datangnya Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang masyarakat Arab tu faham, cuma Nabi mari baiki kembali dan susun kembali bila bulan haram. Oleh kerana mereka masyarakat Arab ni, mereka ikut-ikut suka letak bila nak bulan haram. Mereka rasa nak berperang pada bulan ni, mereka berperang. Mereka rasa nak perang pada bulan depan, mereka berperang. Walaupun bulan itu bulan haram. Menunjukkan bahawa Islam tidak membuang kesemuanya perkara yang difahami oleh masyarakat jahiliyah, jikalau perkara itu memberi manfaat. Contohnya perjanjian Hidful Fudul, perjanjian membela peniaga-peniaga yang ada di luar daripada kota Mekah yang mari ke Mekah. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Nabi baru usia kanak-kanak. Yang jadi Sayyidul Makkah, yang jadi ketua Mekah pada ketika itu Abdul Muttalib, datuk Nabi yang bawa Nabi. Dan Nabi ingat peristiwa tersebut, menghadiri perjanjian yang mana orang pedagang daripada luar, orang Mekah ambil barang dengan dia tak mahu bayar balik. Bukan satu kes berlaku, banyak kes. Mengadulah pedagang daripada luar Mekah ini kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membuat perjanjian. Masa Nabi jadi Nabi, Nabi ingat kembali perjanjian tersebut. Nabi kata, kalau aku dilantik Rasul pada ketika itu, aku pun setuju dengan perjanjian itu. Jikalau kita buka dalam tarikh Arab, kehidupan masyarakat Arab, ada cara dan budaya mereka sendiri, termasuk budaya perkahwinan. Ada 15 cara lebih kurang. Cara yang kita duk pakai ni juga mari daripada cara Arab jahiliyah juga, tapi cara yang elok. Hantar rombongan untuk meminang, kita tengok dulu macam mana. Lepas tu sampai masa kahwin, wali dia menyerahkan kepada si pengantin lelaki dengan mas kahwin tertentu. Itu juga asalnya cara daripada jahiliyah, tetapi dia letak hukum, dia letak syarat, dia letak dalil supaya dia menjadi kebaikan yang banyak. Baik, saya tidaklah nak cerita secara detail Isra' dan Mi'raj ini, sebab kita tidak disuruh menyambut apa-apa perayaan kecuali perayaan yang memang ada dalam sunnah Nabi SAW. Namun begitu, oleh kerana kita berada pada bulan Rajab dan peristiwa ini berlaku pada bulan Rajab, kita memperingati sejarah yang agung yang berlaku kepada batang tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Nabi kita SAW bukan sahaja pemimpin politik, bukan sahaja pemimpin masyarakat, tapi dia Nabi dan dia ada mukjizat. Jangan kita terpengaruh dengan tulisan-tulisan golongan liberal dan golongan orientalis
yang menulis berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melambung Nabi begitu tinggi dalam keadaan menampar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambung Nabi ini sebagai seorang hebat, pemimpin hebat. Dalam masa yang sama, mereka membuang segala mukjizat yang ada pada Rasulullah. Itu kerja mereka. Bacaan-bacaan buku-buku daripada orientalis berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Bukan sedikit tapi banyak. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai seorang pelarian yang lari daripada Mekah, mendapat suaka politik di Madinah dan diangkat menjadi pemimpin. Kecoh dalam negara kita dulu, ada seorang pemimpin politik, kata Rasulullah SAW ini seolah-olah pelarian. Saya tak peliklah kalau dia bercakap gitu, kerana bahan bacaan yang dia ambil itu daripada penulisan buku-buku orientalis, yang nampak sekali pandang macam nak puji Nabi, tetapi sebaliknya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku di tangan saya ini fiqh sirah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Perbahasan permulaan muqaddimah kitab ini telah disebut. Telah disebut berkenaan dengan tulisan-tulisan orientalis. Dr. Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, seorang ulama yang hebat, dia tulis kitab ini semata-mata untuk menjawab tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi kita SAW oleh golongan orientalis yang menggunakan bahasa-bahasa yang manis, dan peringkat awalnya melambung Nabi, memuji Nabi, tapi peringkat akhirnya membuang mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Isra dan Mi'raj, dia buang perkataan mukjizat, digantikan dengan mimpi sahaja. Mimpi. Ini kurang ajar lah kita kata. Tak betul, tulisan dia tak betul. Tapi ramai orang duk baca. Ramai orang duk baca. Satu hari dulu, masa saya sekolah lagi, seorang wartawan yang menulis dalam utusan Malaysia, warga negara Thailand yang dipelihara oleh kerajaan pada ketika itu. Bismillah. Tuan-tuan nak setuju tak setuju ceramah saya ceramah malam ni. Nah, saya boleh sebut apa saya nak sebut. Kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan jawab esok, tak ada masalah. Saya sebut tu kerana tulisan dia begitu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang diputar belik. Saya masih menyimpan tulisan dia, satu file. Satu file. Tulisan yang ada berkenaan dengan aurat lah, dia ada tulis aurat mutawassitah, aurat mughallazah, mana boleh buka sini, boleh berdedah sini. Tidak ada dibahas oleh seorang pun. Ulama-ulama fiqh pernah berdebat dengan Datuk Mufti Negeri Perlis, akhirnya tak boleh jawab apa. Itu salah satu daripada tulisan yang cukup menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nampak macam nak backup Nabi, nampak macam suka pada Nabi, tapi tulisannya cukup bahaya. Pernah bertanding dalam politik negara Thailand, dah kalah tak menang. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mereka cuba selitkan dan mengatakan bahawa ini adalah benda yang berlaku kepada mana-mana orang. Itu mimpi. Baik, kita pegang dulu perkataan mimpi.
Kalau dia kata mimpi, kita nak beritahu mimpi seorang nabi itu benar dan wahyu daripada Allah. Tapi kita tak percaya itu mimpi. Tidak. Kita percaya bahawa itu perkara yang berlaku betul-betul. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menerangkan cukup jelas kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Adakah golongan ini tidak jelas dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Ada surah dalam Al-Quranul Karim disebut sebagai suratul Isra. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kita perhati ayat ini nombor 1. Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan subhana. Kita biasa sebutlah subhanallah, subhanallah. Kebanyakannya apabila kita sebut subhanallah, kita takjub pada sesuatu. Bukan saja-saja Allah Ta'ala letak perkataan subhana. Kita bertasbih kepada Allah ni, sebut subhanallah, kita takjub. Subhanallah, kita kata hebat dia. Dan kita disuruh bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang tinggi, yang hebat. Dan Allah Ta'ala menerangkan bahawa dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih di langit dan di bumi. Allah Ta'ala juga sebut yusabbihu lillah, sedang bertasbih ataupun akan bertasbih, yang di langit dan yang di bumi. Perkataan subhana asal daripada perkataan sabahani, makna asal dia sibah. Sibah ni makna berenang. Apa kaitan berenang dengan tasbih ni? Kalau kita nak ambil bahasa Arab, apa kaitan berenang dengan tasbih? Kaedah orang berenang, dia tidak akan menenggelamkan semua tubuh dia. Kerana dia berenang, dia mesti kepala dia ada naik atas untuk mendapatkan nyawa. Kalau dengan kepala-kepala dalam air, orang tak panggil berenang, orang panggil menyelam. Apa kaitan dengan tasbih? Seorang yang bertasbih kepada Allah, dia meninggikan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lain. Meninggikan Allah Taala apa-apa sahaja perkara. Dia tidak tenggelamkan Allah dalam apa perkara, bermakna dia tidak syirik pada Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang yang berenang, dia meninggikan kepala supaya tidak mahu lemas. Orang yang bertasbih, dia meninggikan Allah Ta'ala supaya dia tidak syirik pada Allah. Itu kaitan dia. Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdih. Dan kita pun duk guna subhanallah ni, kita duk guna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, akhir hadis Bukhari, kalimatani khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan. Dua perkataan yang mana perkataan tersebut ringan di mulut, berat di atas timbangan. Ringan di mulut, berat atas timbangan, disayangi oleh Allah. Perkataan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Perkataan ini juga digunakan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan perut ikan.
Firman Allah Ta'ala, wa nada fi zulumat, dia mengadu kepada Allah dalam keadaan gelap gelita. Apa dia pengaduan dia? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanak, dia guna perkataan bertasbih, subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu perkataan subhana adalah perkataan yang hebat yang Allah Ta'ala gunakan dalam surah Isra yang menceritakan kejadian asra bi'abdih, yang memperjalankan abdih, hambanya. Dia tak sebut memperjalankan nabinya, dia tak sebut memperjalankan Muhammad, tak sebut. Allah, dia tak panggil nama Nabi dengan Muhammad. Dalam Al-Quran, bila ada nama Muhammad adalah untuk memperkenalkan siapa Muhammad. Wa ma Muhammadun Rasul qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Muhammad itu Rasul. Allah Ta'ala perkenal siapa Muhammad. Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidaklah Muhammad itu, maka Muhammadin, bapa di antara salah seorang pada kamu, tetapi dia itu merupakan Rasul, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Sebut nama Muhammad kerana nak memperkenalkan. Tidak ada dalam Al-Quran dengan panggilan ya Muhammad, melainkan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Sebab apa Allah tak panggil dengan nama, panggil dengan gelaran? Satu kehormatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan abdi. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kemuncak manusia ni dalam pengabdian dia kepada Allah Ta'ala apabila dia berjaya jadi hamba Allah. Bila dia berjaya jadi hamba Allah, barulah dia disebut sebagai orang yang mukminun haqqa, mukminun yang sebenar. Macam mana? Daripada awal Allah Ta'ala jadikan kita ni semua untuk jadi hamba dia. Kita duk buat ibadah ni, kalau tidak ada sifat kehambaan diri kita kepada Allah, ibadah kita di peringkat yang rendah, dia tak jadi tinggi. Ibadah kita tidak menjadi ketaatan, tapi mungkin dia jadi hasanat, mungkin dia jadi thawab, sebagaimana yang dibahagikan oleh ulama India yang bernama Syah Waliullah Ad-Dihlawi, seorang tokoh mujaddid yang hebat. Dia bahagikan pahala ketaatan yang kita buat ni atas sekali, dia panggil ta'at. Ta'at ni sifat kehambaan pada Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala datang ke siapa hamba Allah ni? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai lebih kurang dalam 8 ke 9 sifat disebut sebagai ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Macam mana orang tanya, ustaz, kita nak tahu kita jadi hamba Allah Ta'ala ataupun tidak? Sebab ini tujuan hidup kita ni. Hidup ni biar tahu tujuan, biar tahu tujuan, biar tahu mari di mana, biar tahu lepas nak pergi ke mana. Mari di mana kita ni? Allah Ta'ala cerita kita mari di mana.
Allah Ta'ala jadikan kita ni min nutfah, setitik air je. Yang duk jadi hebat hari ni, jadi ketua, pengarah ke, jadi apa sahaja tu daripada air tu. Nak beritahu kamu ni tak ada apa manusia. Yang muduk kerja hari-hari ni tak ada apa pun. Allah Ta'ala nak beritahu gitu pada kita semua, termasuk saya. Dah kita duk ambil dunia tu sampai tak sudah hari-hari, sampai tak ada masa. Kita komplain, tak ada masa ustaz, tak ada masa, tak ada. Nak baca Quran tak ada, nak baca Quran tak ada, hidup borak sembang kedamak janda tu dah. Main telefon dah, main telefon. Sekarang ni semua orang pakai telefon. Nak main Facebook lah, nak main apa lah, dan agak-agak nak baca Quran tak ada. Dulu sibuk orang kerja, pencen sibuk cara pencen. Bukan orang tempat sini, orang tempat lain ni. Lama kerja pukul 8 masuk pejabat keluar, masuk pejabat keluar, masuk pejabat keluar. Dah pencen dah. Pencen dah, tak ada apa dah. Ingat duk mari mengaji, ambil cangkul, pergi buat kebun. Nak bagi sihat tubuh sikit, dia kata. Sihat tubuh nak hidup lama mana? Buat sikit-sikit, menyakul sikit, tak apalah. Ni musim buah harum manis, siapa pergi tunggu kebun? Siapa tak pergi semai Jumaat? Duk tunggu kebun, takut buah orang curi. Tak tahu bayar sendiri. Qul in kana aba'uhum aw abna'uhum aw ashiratuhum amwaluhum. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Allah Ta'ala susun satu-satu. Anak-anak kamu ke, harta yang kamu cari, isteri yang kamu sayang, lebih kamu dahului daripada Allah dan Rasul. Apa yang kita nak sebenarnya atas muka dunia ni? Rumah kita cukup dah. Bilik lebih rumah kita, bilik lebih. Duduk 2 orang je, suami, isteri. Suami kecil manis, isteri darah tinggi. Duk main kat dalam rumah tu, mari. Cucu-cucu duk jauh-jauh. Apa yang kita nak atas muka dunia ni? Apa sangat yang ada pada kita? Adakah Allah Ta'ala pandang ataupun tidak kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Nikmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima solat Isra Mi'raj. Nabi terima solat asra bi 'abdi lailan pada satu malam. Pergi naik sampai atas tu, mula-mula daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dua-dua ni tempat yang hebat. Yang kami berkati sekelilingnya dengan ayat kami. Bermakna Isra Mi'raj berlaku daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Isra Mi'rajnya daripada Masjidil Aqsa naik atas tu, jumpa dengan Allah Ta'ala. Naik macam mana ustaz, naik macam mana Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat. Kita tak payah fikir benda tu, kita beriman je, tak perlu fikir. Kalau fikir jadi macam musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah dia fikir banyak, mana ada orang boleh naik daripada perjalanan mari Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa tu sebulan perjalanan, pergi balik 2 bulan. Kamu Muhammad boleh pergi 1 malam ni, ajaib. Memang ajaib lah. Sebab Allah nak buat. Nabi kita tengok apa yang akan umat dia alami lepas daripada hidup. Nabi kita tengok. Dan kita ni tanda kita percaya pada Nabi, sebarang perkara yang berbentuk akhirat yang Nabi sebut kita percaya. Sebab apa kita percaya? Sebab Nabi sebut. Dan Nabi telah pergi tengok neraka, Nabi telah pergi tengok syurga, Nabi telah tengok azabnya macam mana, semua Nabi tengok. Oleh kerana itu hadis Nabi lepas daripada Nabi balik daripada Isra Mi'raj, Nabi banyak cerita berkenaan dengan akhirat. Hidup kita nak berjalan ke akhirat lebih lama daripada usia kita hidup atas muka dunia. Umur kita rasa lama ni sebenarnya tak lama.
Tak lama. Apa yang orang Melayu minta? Panjang umur, murah rezeki. Betul tak? Kita minta panjang umur, Pak Cik. Nak panjang masa mana umur kita ni? Ha? Nak panjang lama mana umur kita ni? Minta lah umur panjang. Lama-lama tua sangat tak nak buat apa, anak-anak pun tak ada nak pelihara. Kita letak umur orang tua. Anak-anak tak ada nak pelihara kita. Kita boleh pelihara anak 10 orang, tapi hak 10 tu belum tentu lagi. Kerja sini, sibuk sini, ambil mak ni, ambil ayah ni, hak mau 80, 70 ni, dia letak umur orang tua. Bahana kita minta umur panjang. Jangan nak minta apa, Ustaz? Minta, ya Allah, kamu cukupkan umur aku dengan ketaatan pada kamu. Cukupkan umur dengan ketaatan. Kalau Tuhan kata mu ni cukup lah 50 tahun taat pada aku nak bagi syurga, tak apa, mati pun tak apa, asal dapat syurga. Kalau apa umur panjang umur pendek? Kalau apa? Umur panjang umur pendek tak ada. Kalau mati, umur panjang pun mati, umur pendek pun mati. Takut bini pun mati. Nah, mati. Nak sambung tak boleh umur ni. Murah rezeki. Alhamdulillah kita minta murah rezeki. Tapi kita minta lebih. Kita tak minta cukup. Nabi ajar pada kita minta cukup. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini, ya Allah cukupkan aku bihalalika an haramik, dengan benda halal sampai aku tidak berkenan kepada benda haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, kayakanlah aku ya Allah sampai aku tidak minta kepada orang lain melainkan aku minta dengan kamu. Sebab itu hidup Nabi cukup. Hidup Nabi cukup. Tidak cukup lagi kah kita? Hidup rumah ada dah, isteri dah ada, kemewahan dah ada, harta dah ada, tanah dah ada, kebun dah ada, segala benda ada. Tak cukup lagi. Ni umur 50 tahun duduk zikir projek lagi, projek. 50 tahun dah Pak Cik. Lebih pada 40 tahun dah. Allah Ta'ala sebutlah Quran tu, doa orang mau 40 tahun tu. Ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah Ta'ala sebut doa tu. Bila sampai mau 40, baca doa tu. Ni 50, 60. Duduk turun naik jabat lagi projek. Orang duduk zikir subhanallah je projek. Mapuh dengan begitu. Sebab kita tak tahu kita ni hidup untuk apa. Orang yang hebat macam Nabi, bila Allah Ta'ala kata abdi pada Nabi, bermakna itulah gelaran yang paling hebat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu berjaya menjadikan perkataan kamu sebagai kenyataan, apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak sebut hari-hari benda tu. Sembahyang kita. Sembahyang pun kaluk, sembahyang pun kita kaluk. Nak pergi mana tak tahu. Tahu makninah tak ada langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kita tak tahu kita nak bercakap dengan siapa. Sembahyang ni Nabi duk terima masa Isra' Mi'raj tu, Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut bahawa Fatihah kita ni dialog kita dengan dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala kata hambaku telah memuji aku. Berhentilah sekejap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti sekejap. Seolah-olah macam Allah Ta'ala jawab. Tapi tak.
pesan kawan, tunggu sat, nak sembahyang, tunggu sat. Kamu ada tunggu. Kita dah mohon maaf Allah. Bismillah. Malaikat nak tulis pun tak dan. Nak kata laju je, tapi dalam malaikat tulis tu, istilah saya bagi tu, tak tahu apa dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau lagi. Dah sepanjang umur kita, daripada pandai-pandai kita sembahyang, daripada reti sembahyang sampai ke hari ni, berapa banyak sembahyang kita ni mendidik jiwa kita, tuan-tuan. Berapa banyak ni nak didik hati dan perasaan kita kepada Allah. Tak ada. Nak mati esok lusa ni, nak mati ni. Pakcik, malaikat duk tunggu depan pintu rumah tu, tak balik rumah ni. Kita nak pergi ke mana? Penyakit cukup lengkap kalau Ta'ala buat mari. Penyakit tu adik-beradik dengan mati. Duk tambah ubat, dos tambah dos. Tapi dia duk gitu, dia tak berasa nak mengaji, tak berasa malu, tak erti Quran, tak rasa malu hidup dia. Sebab jiwa dia kosong. Dia tak tahu kehidupan sebenar mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bagi lalu azan dulu sila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil masa lebih kurang 3 minit lagi. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa peristiwa Isra Mi'raj ni, sebelum daripada peristiwa tu ada beberapa cubaan yang Nabi alami.
yang amat pahit dalam hidup Nabi. Di antara cobaannya, bapa saudara Nabi yang Nabi paling sayang mati dalam keadaan yang kufur pada Allah Ta'ala, itu Abu Talib. Nabi sangat berharap dia mengucapkan kalimah syahadah ketika kematiannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu nasib seseorang tu macam mana. Dia mati dalam keadaan kufur. Isteri Nabi Khadijah pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isteri yang Nabi sayang, yang banyak mengorbankan diri untuk Islam, Allah Ta'ala ambil. Keadaan di pulau, orang Islam dinaikkan harga barang-barang kalau Islam nak beli. Di saat itu penuh dengan kalut, penuh dengan ujian, Allah Ta'ala ambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat naik jumpa dengan dia. Orang panggil buat naik pergi berjalan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahawa pentingnya manusia hidup di satu tempat yang lain kalau ada masalah tertentu. Itu dari segi ilmu psikologinya lah. Kita jangan duduk pada satu tempat. Kalau kita ada masalah, kita bawa diri kita pergi berjalan sekejap, pergi tengok sekitar pun tak apa dah, biar bagi seronok. Kalau bini kita duduk rumah contoh dah, muka masam je nampak, kita ambil dia, nampak macam nak merajuk tu, naik kereta sekejap. Mula-mula tak mahu lah, tak mahu lagi. Lepas tu kita bawa lah pergi mana, Jaya ke mana ke, bagi seronok, bagi suka. Budak-budak kecil pun begitu, dia duduk menangis, mengamuk tu, kita ambil buah atas motor senyap, kita tak bagi tahu pun kita nak pergi ke mana. Jenis manusia tak boleh duduk pada satu tempat kalau ada masalah. Allah Ta'ala hiburkan hati Nabi. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada umat ini, iaitu solat. Untuk kesimpulannya, kita kena jaga solat kita. Yang pertama, kita kena pastikan solat kita ni khasyi'un, solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk ni dimari daripada akidah yang betul. Kita tahu kita sedang bercakap dengan siapa, kita duduk depan siapa, dimari akidah yang betul. Dia tak akan mari solat yang khusyuk ni kalau kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah, kita tak tahu siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak buat apa yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala suruh, dia tak akan mari solat yang khusyuk. Sebab itu solat ini Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha'il fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh jauh perkara fahsyak dan perkara munkar. Terimalah hadiah daripada Allah ini dengan penuh rasa suka hati melaksanakannya, dan penuh tertib melaksanakannya, dan penuh ketaatan, supaya kita jadi hamba yang baik. Sekadar itulah untuk malam ni. Ceramah saya tak panjang-panjang, sebab kita guna kaedahnya, kita tak mau curi masa orang lain. Tak boleh curi masa orang ni. Tuan-tuan ada berjanji lepas isyak nak pergi ke mana-mana. Saya pun ada urusan saya lain. Maghrib sampai isyak cukup lah. Nak lebih lagi kena pergi rumah lah, bawa KFC ke McD ke apa, sambil makan sambil mengaji lah. Setakat tu je. Dalil saya baginya cerita Nabi Yusuf. Saya selalu sebut cerita Nabi Yusuf. Bila kawan sepenjara dia tu minta Nabi Yusuf, nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin, tolong takbirkan mimpi aku ni, aku tengok kamu ni orang yang baik. Dia kata, qala la ya'tikuma ta'am turzaqani illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia maknanya apa? Dia kata sebelum aku takbir mimpi itu, aku minta masa sekejap, masa yang mana sebelum makanan sampai kepada kita. Ni kita nak masuk waktu makan tengah hari dah, lagi makanan sampai, maknanya masa sikit je aku nak minta. Nabi Yusuf minta masa dengan dia dulu, dan Nabi Yusuf tidak langgar masa tersebut. Itu penting. Kalau orang bagi kita bercakap 2 jam, kita bercakap 2 jam. Kalau orang bagi kita maghrib sampai isyak, cukup setakat tu. Tu kita nak qomak dah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala,
mudah-mudahan kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi